Okay, Assalamualaikum, selamat pagi. Okay, hari ini Cik Ima ada interview untuk entrepreneur iaitu usahawan berjaya. So, kita saksikan interview hari ini. Okay. Saya Norsila binti Omar Rais, asal daripada warga Felda Tunggal. Okay, saya punya pendidikan sebelum ni saya mempunyai ijazah sarjana muda bahagian Business Administration. Okay, sebelum ni saya pernah bekerja di sebuah company kilang minyak masak, iaitu Mewah Oleo Industries Sdn Bhd. Okay, saya bekerja di situ selama 11 tahun. Dan selama 11 tahun tu saya mula resign pada bulan 10 tahun lepas. Sekarang dah 2020. Saya mula resign pada 2019 kerana saya berminat dengan dalam bidang bisnes. Macam itulah. Itulah mulanya tercetus idea untuk bisnes. Untuk bisnes saya ni saya dah menjalankan dalam masa 2 tahun lebih. Tapi secara sambilan lah dengan husband saya. Tapi bila dari hari ke hari saya minat saya dalam bisnes tu makin bertambah. Dan saya dah berbincang dengan suami saya untuk fokus dengan family dan bisnes. So akhirnya saya ambil keputusan untuk berhenti pada bulan 10 tahun 2019. Macam mana mulanya nak bisnes sebenarnya? Okay, sebenarnya bisnes tu adalah percubaan yang kata orang suka-suka. Mula-mula sekali yang saya ingat saya jual tudung. Masa tu dah lama lah saya kerja dekat company saya tu, saya jual tudung dengan kawan-kawan. Secara suka-suka, time raya, jual tudung. Tak ada pun nak fikir kata orang nak untung sangat tu, tak ada. Kita just suka-suka isi masa lapang. Lepas tu daripada tudung saya jual makanan. Maksudnya saya supply makanan sarapan pada kawan-kawan. Untuk rempah perak saya ni, maksudnya bisnes saya yang utama sekarang ni, bermulanya macam ni. Saya sebenarnya dengan suami ni suka fikir kita nak bisnes apa ya, macam tu kan. Satu hari tu nak cerita daripada awal ke? Boleh. Kita bermula tu daripada rempah ni, sebenarnya dia bermula daripada ayam perak frozen. Tercetusnya idea tu bila kita orang nampak ada satu pakcik tu dia jual ayam golek. Kita ramai orang suka makan ayam kan. So kat situ kita berfikir kita nak buat ayam golek tu, kami berdua bekerja, tak ada masa lah. So tercetus idenya tu kita buat ayam perak frozen. Itu idea pertama untuk produk yang saya buat sekarang lah. So bila dah ada ayam perak frozen tu, kami pun cuba buat untuk pengetahuan ni, ayam perak frozen tu dia punya resepi tu daripada suami saya. Dia punya resepi lah. Saya bergabung tenaga dengan suami saya lah. Lepas tu bila dah ada buat ayam perak frozen tu, biasalah customer dia akan request macam-macam. Bila dah ada ayam perak frozen, dia tanya rempah perak frozen. So kita sebagai peniaga, kita akan follow kita punya request customer. Sebab sebagai di pihak peniaga yang menjual, kita akan cuba untuk memenuhi permintaan customer kita lah. Customer is always right? So kita buat pula rempah perak frozen. So bila bila daripada tu rempah perak ni? 2 tahun lepas lah. 2 tahun lepas jugalah. So bila kat situ kita nampak permintaan lebih banyak kepada rempah perak frozen. Sebab bila permulaan yang kita buat ayam perak frozen tu, dia punya price tu agak tinggi. So bagi kita dekat kawasan kita ni ada banyak peringkat. Kata orang banyak peringkat apa ya? Bukan peringkat, nak cakap bukan kemampuan lah. Maksudnya kalau orang bekerja, dia boleh beli ayam tu sesuka hati. Ayam perak frozen tu dengan harga yang, contoh saya jual mampu milik lah. Mampu milik. Ayam perak frozen tu bukan mampu milik sebab dia kata orang agak mahal. Sebab ayam memang mahal. Ayam memang mahal. Bila kita dah perap, dia tambah lagi dengan kos kita punya servis, kita punya rempah tu, dia kata orang akan berfikir nak membeli. Tapi bila dengan adanya rempah perak frozen ni, orang boleh membeli dengan kata harga mampu milik lah, sebab dia hanya rempah perak. So sejak daripada hari tu kita fokus dekat rempah perak frozen. Macam tu.
Tapi untuk yang ayam perak frozen tu kita siada buat lah. Dan sampingan kita ada kambing perak frozen lah. Bila ada rempah perak, ayam perak, orang request pula kambing perak frozen. So kita follow request customer. So 3 produk tu memang berjalan sampai hari ni lah. Ada Permintaannya macam mana sekarang? permintaan Produk yang produk ni ada tak salurkan mana-mana ke ataupun jualan ke rumah ke online ke? kita punya marketing sebelum ni memang hanya kepada offline. Kita pada kata orang offline tu kita delivery based on delivery. Tapi bila kita nampak market ni makin meluas, request makin tinggi, kita ada supply dekat kedai-kedai berdekatan, kedai-kedai frozen. Kita ada letak produk saya ni dekat kedai frozen lah. Cuma di sekitar Pasir Gudang ke ataupun dah? Setakat ni kita ada banyak yang area Pasir Gudang. Tapi kita sekarang ada 1-2 kita dah luar Pasir Gudang, termasuk saya punya tempat asal saja kat Fedah pun saya dah mula letak. So dekat luar Pasir Gudang, dekat Skudai pun kita ada letak 1 tempat. Kita baru nak mengembangkan market kita lah. Idola dalam perniagaan saya ialah Dr. Azizan bin Osman. Sebab beliau adalah satu-satunya tokoh bisnes yang ada dalam Malaysia ni. Sebab saya sangat kagum dengan beliau sebab dia telah mengharungi pelbagai pengalaman dalam bisnes, daripada mana dia pernah mengalami kejatuhan sehinggalah dia berjaya sehingga hari ini. So dengan pengalaman yang dia ada tu, dia boleh memberi inspirasi kepada ahli perniagaan lain seperti saya dan ada rakan-rakan perniagaan yang lain jugalah. So daripada pengalaman beliau, saya ingin memajukan perniagaan saya, berkembang lagi dengan lebih pesat dalam industri rempah perak ini. Dan rempah perak saya ni akan dikenali di seluruh Malaysia lah. So apa advice untuk usahawan baru yang nak bertapak dengan perniagaan ni macam ni? Saya punya advice kepada usahawan baru, sebenarnya kita nak berbisnes ni, kita bukan sahaja kata orang fikir kepada keuntungan semata-mata. Tapi tujuan utama dalam berbisnes ni adalah untuk melibatkan dan memberi, kata orang memberi, kita punya bisnes ni, apa yang kita jual, kita memberi impak kepada orang sekeliling kita. Maksudnya kita ada kaitan dengan orang. Maksudnya contoh produk saya ni adalah untuk memberi kemudahan kepada suri rumah untuk menyenangkan mereka dari segi senang memasak, mudah memasak. Dan mungkin saya punya produk bila akan berkembang di seluruh Malaysia, kita juga ingin membantu peniaga-peniaga kecil menambah atau menjana pendapatan. Macam tu. Lepas tu saya punya impian dalam perniagaan saya masa akan datang ialah produk saya ini akan dikenali di seluruh Malaysia. Dan di setiap negeri akan ada, sebab sekarang saya memula dengan rempah perak. Mungkin satu hari nanti saya punya bisnes rempah perak akan berkembang kepada kedai-kedai yang menyediakan ayam bakar atau kambing bakar. So itulah target kita sekarang ni. So ada tak formula untuk berjaya sekarang, untuk berada di tahap ni? Selama 2 tahun ke? Formula untuk berjaya tu, bila kita dah memulakan sesuatu tu, kita kena terus cuba untuk mencapai. Contohnya pada permulaan saya tak pernah berbisnes. Bila kita ada niat untuk berbisnes, kita kena cuba sahaja, baru kita akan dapat resultnya. Lagi satu, kita kena buat, bila kita nak membuat, kita dah niat nak membuat sesuatu, kita kena bertindak. Bila kita hanya berfikir tapi kita tak tindak, kita tak akan dapat apa-apa result. Satu, fast action akan memberikan fast result. Apa kata-kata terakhir yang boleh dikeluarkan kepada especially usahawan ataupun yang penggemar kambing perak frozen ataupun rempah perak frozen di sini ada? Kata-kata terakhir saya kepada semua usahawan di luar sana, untuk berjaya tak kira dalam apa-apa pun, terutama sekali
dalam bidang bisnes, benda yang paling penting adalah usaha tanpa henti. Usaha tanpa henti ditambah dengan tindakan kita tanpa ditangguh-tangguh. Dan kepada peminat rempah perap Shilana ni, dan kepada semua peminat ataupun kepada semua yang belum pernah merasakan saya punya produk ni. Saya punya produk ini adalah berasaskan barang-barang tempatan, sebab dia tidak bercampur dengan barang-barang luar negara, sebab kita punya bahan-bahan semua adalah bahan tempatan, adalah dia hitam, serai, maksudnya cita rasa tempatan. Itu adalah kelebihan produk saya, dia adalah cita rasa tempatan kita. Selama tempoh bisnes dalam 2 tahun ni kan, apa cabaran yang kita dapat, kita terima? Apa cabaran yang paling utama, sebab kita baru nak mula bisnes, cabaran yang paling utama ialah macam mana kita nak kenalkan produk kita ke orang ramai. Sebab kita ada produk tu bukan orang tak pernah dengar, tapi produk daripada kita sendiri, homemade sendiri, kita nak kenalkan dekat semua orang kat tempat kita, dan seluruh setakat ni seluruh Pasir Gudang, seluruh Johor dan seluruh Malaysia. Itu adalah cabaran besar bagi saya. Lepas tu cabaran paling macam cabaran penerimaan orang daripada produk ni. Dia cabaran daripada penerimaan orang terhadap produk ini adalah sebab customer ni kadang-kadang dia punya cita rasa kita berlainan. Peringkat awal, maksudnya contohlah saya punya rempah ni ada yang kata kurang pedas, ada yang kata kurang rempah. Kita ambil semua tu sebagai, kata orang, sebagai panduan. Mana yang kita boleh baiki, kita tambah rasa dalam saya punya resepi tu. So saya memang ambil, ada yang saya ada ambil sebagai contoh, ada yang kata kurang pedas, so saya tambah sikit pedas. Saya tak buat pedas berapi contohnya. Maksudnya saya banyak feedback tu dia kata kurang pedas. Mungkin saya sangat menekankan kepada biar semua boleh rasa, maksudnya anak daripada peringkat umur semua boleh rasa, tapi saya tambah sikit perisa kepedasan tu lah, contoh lah. Saya dah ambil feedback daripada banyak customer tu, saya combinekan, saya ada tambah ubah suai dekat dalam produk saya. Kalau dari segi penerimaan keluarga pula macam mana? Macam mana tu? Penerimaan keluarga untuk daripada bisnes ni sendiri, sebab ni bisnes baru, keluarga si nak buat, so penerimaan keluarga adik-beradik macam dia terima saya berniaga tu, dia orang suka ke tak macam tu? Saya memang saya untuk penerimaan keluarga, mereka memang menyokong saya. Tapi pada permulaannya, sebab saya adalah telah bekerja, maksudnya kita telah belajar, maksudnya kita belajar, kata orang keluarga kita sudah mengajar, hantar kita belajar tempoh yang lama, kita bekerja. Tapi tiba-tiba macam saya nak fokus ke bisnes tu, dia orang pada mulanya agak terkejut lah. Tapi bila kita dah mula bisnes dah 2-3 tahun lepas, 2 tahun lepas, dia orang nampak saya punya kesungguhan, dan dia orang nampak saya punya flow tu, yang boleh nampak kesungguhan saya dan suami nak buat bisnes, dan dia orang nampak saya punya produk ni diterima ramai. Dan mereka juga sebelum saya memasarkan produk ni, dia orang adalah saya punya tester. Dia orang adalah tester kepada kami punya produk. So sebelum kita keluarkan apa-apa produk, maksud saya kita kena tanya dulu orang terdekat. So dari situ pun akan dapat keberkatan lah daripada keluarga. Macam saya dulu, saya nak berhenti kerja untuk fokus kat bisnes ni, saya secara peribadi memang saya meminta pendapat dan keizinan daripada suami terutamanya, dan kepada semua ibu bapa saya, sebab saya ada 3 family. So semua saya minta keizinan daripada mereka semua untuk fokus kat bisnes, mendapatkan keberkatan daripada kita punya orang tua lah, macam tu. Untuk interview perap Shilana, ada kambing perap Shilana dengan ayam perap Shilana, tapi kita fokus dekat rempah perap lah. Yang rempah perap kita ni ada Shilana. Ni Shilana. Ni rempah perap Shilana. Rempah perap Shilana ni kita hasilkan dalam bentuk frozen, biar dia tahan lama. Sebab sekarang di pasaran banyak yang serbuk. Ini adalah original resepi, maksudnya semua bahan-bahan original. Kita bukan ambil yang
kata orang yang proses. Okey, ni beg sendiri ke? Mat lah. Apa kita ada lagi? Ini apa kilo? Untuk rempah perak kita ada 2 packaging. Okey. Satu untuk packaging besar kita ada 900 gram. 900 gram ni yang besar, yang kecil Ini harganya berapa kalau yang besar? Okay, ni kat pasaran kita jual RM20. Okey. RM20 untuk 900 gram lah. Yang kecil ni 400 gram, harga dia RM10. Okey. 400 gram dengan 900 gram ni, macam yang kecil ni kita boleh untuk seekor ayam lah. Seekor ayam hingga 2 kg ayam ataupun daging lah. So untuk yang besar ni 900 gram kita boleh buat 2 hingga 3 ekor ayam. Okey, sekali perak lah. Dia punya berat dalam 4.5 kg ayam ataupun daging lah. Nak berat kambing boleh, daging boleh. Apa lagi produk kita ada? Okey. Sini. Okey, kita ada kambing perak frozen pun ada. Okey. Kambing perak frozen ni didatangkan dengan sos gravy, free sos gravy. So kalau dah siap bakar tu kita boleh sertakan sekali dengan sos gravy free lah. Sos tu dah siap masak lah. Cuma kambing ni frozen kita kena bakar lah. Okey. Ini berapa kalau harganya? Jawab berapa? Okey, ini harganya RM35 beserta dengan free sos gravy. Dia punya berat dalam 600 gram. Biasanya dalamnya ada 3 hingga 4 slice lah. Depends dengan saiz dia lah. Kambing ni kita gunakan bahagian lamb shoulder. Dia memang masak dengan segera, mudah lembut. Lepas tu kita guna kambing yang berasaskan dari Australia. Okey, itu pun sama juga produk kita. Ini. Okey, untuk pengetahuan Almi, rempah perak ni kita ada 2 perisa. Satu black pepper. Dia kita boleh nampak beza dia hitam-hitam sikit lah. Lagi satu kita ada perisa madu, honey. So untuk mana yang ada anak-anak yang tak nak pedas, kita boleh guna honey lah. Tapi untuk pengetahuan Almi, top brand atau perisa yang semua orang suka adalah black pepper. Sekarang ni. Macam madu dia ada peminat dia tersendiri lah. Macam tu. Tapi untuk kambing kita ada perisa black pepper je, tak ada honey. Itu saja kita punya sharing hari ini. Terima kasih sebab dapat meluangkan masa.